Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keilmuan. Yang berusaha Encik Ajmal bin Haji Juma, Pengetua SMK Tebobon. Yang dihormati Encik Taidin bin Suhaimin, yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Tebobon. Yang dihormati Puan Susan Chin Syukman, Guru Cemerlang Kimia SM All Science selaku penilai kolokium kajian tindakan SMK Tebobon. Yang dihormati Encik Roslin bin Kasan, Penolong Kanan Pentadbiran SMK Tebobon. Yang dihormati Puan Raziah binti Abdul Habib, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang dihormati Encik Justin Magian, Penolong Kanan Kokurikulum SMK Tebobon. Yang dihormati Encik Suwarno bin Suradi, Penolong Kanan Petang SMK Tebobon. Yang berusaha Puan Fong Yishin, Penyelaras Unit R&D SMK Tebobon. Rakan-rakan guru, seterusnya hadirin dan hadirat yang turut serta menyaksikan pembentangan kolokium kajian tindakan kali ke-13 SMK Tebobon bagi tahun 2021. Alhamdulillah, bersyukur kita ke Hadrat Ilahi kerana dengan limpah izinnya, SMK Tebobon dapat meneruskan dan menyempurnakan kolokium kajian tindakan kali ke-13 untuk tahun 2021 yang dilancarkan secara maya melalui saluran YouTube. Hadirin sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum, pandemik COVID-19 yang telah berlaku di seluruh dunia menyebabkan pengajaran dan pembelajaran terpaksa dilakukan secara atas talian sepanjang tempoh PKP di seluruh negara. Norma baharu yang dihadapi ini telah menyebabkan golongan pendidik perlu berubah dan belajar menyesuaikan diri untuk meningkatkan profesionalisme keguruan. Kajian tindakan ini juga merupakan salah satu pendekatan untuk menambah baik amalan pengajaran guru. Dengan adanya kajian tindakan seperti ini, ianya dapat menjadikan guru seorang penyelidik yang lebih kritis, kaya dengan idea baru, sanggup menerima perubahan dan membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum. Guru-guru SMK Tebobon tidak terkecuali menjalankan kajian tindakan ini walaupun dalam suasana PDPR yang agak mencabar. Justru 5 kumpulan pembentang telah menyahut cabaran dengan mengambil bahagian melaksanakan kolokium kajian tindakan kali ini. Diharapkan semoga kolokium ini menjadi platform terbaik pencerahan ilmu yang dapat diaplikasi di sekolah nanti. Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, saya dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Farhan Hafiz bin Awang Buntar untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis kolokium kajian tindakan ke-13. Pada hari ini kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keridhaan dan hidayah daripadamu. Sungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu ya Allah supaya kami yang hadir pada hari ini agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan dan kami pohon perlindungan dengan Engkau daripada melakukan segala keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma rabbana inna nastaghfiruka wa nasta'uduka adyanana
وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Sudilah Tuan jalan berlapan di malam kelam. Sudilah Tuan beri ucapan, kata aluan pemanis kalam. Memulakan acara, majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan Encik Ajmal bin Haji Juma, Pengetua SMK Tebobon untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengacara majlis. Yang dihormati Encik Taidin Suaimin, yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK Tebobon, Encik Roslin Kasan, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Raziah Haji Abdul Habib, Penolong Kanan HEM, Encik Justin Magian, Penolong Kanan Co-Curriculum, Encik Soeharno Sohardi, Penolong Kanan Petang, Ketua-Ketua Bidang, Puan Pong Yi Shin, Penyelaras Program Kajian Tindakan SMK Tebobon kali ke-13 bagi tahun 2021. Semua guru, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama-tama, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat melaksanakan satu lagi program yang amat penting bagi kita warga guru di SMK Tebobon, iaitu program Kolokium Kajian Tindakan SMK Tebobon kali ke-13 bagi tahun 2021. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada Ahli Jawatan Kuasa Kolokium Kajian Tindakan SMK Tebobon kali ke-13 bagi tahun 2021 kerana atas kesungguhan semua pihak, maka kolokium kali ini dapat kita realisasikan, ya, walaupun dalam keadaan pandemik dengan kaedah online. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita maklum dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, ya, semua program-program yang telah kita rancang, ya, kita tidak tangguhkan. Malahan kita laksanakan walaupun dalam kaedah yang berbeza daripada sebelum ini, yang mana PDPR dan juga program-program yang telah kita rancang dalam takwim kita laksanakan secara online. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada Jawatan Kuasa Kolokium pada tahun ini atas kerjasama yang diberikan untuk merealisasikan program yang telah kita rancang dalam takwim 2021. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua guru yang terlibat dalam membentangkan kajian tindakan masing-masing dalam kolokium kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita maklum, kolokium kajian tindakan di sekolah ini bukanlah suatu yang baru. Ya, tahun ini adalah tahun yang ke-13 kita melaksanakan kolokium kajian tindakan ini. Dan daripada 13 kolokium yang telah kita adakan, kita telah berjaya menerbitkan 5 seri buku kajian tindakan SMK Tebobon. Ini merupakan satu pencapaian yang amat membanggakan warga guru di sekolah ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas komitmen semua guru untuk memastikan kajian tindakan ini menjadi budaya kita, guru-guru di SMK Tebobon. Tuan-tuan dan puan-puan, objektif kolokium ini kita laksanakan ialah
untuk menyediakan guru menjadi penyelidik yang kritis, kaya dengan idea-idea baru, ya, sanggup menerima perubahan dan membuat penilaian terhadap apa yang mereka laksanakan dalam bidang kurikulum, co-kurikulum ataupun aspek pentadbiran yang mana mereka nak tambah baik. Jadi ini adalah intipati mengapa kita membudayakan kajian tindakan dalam kalangan guru-guru di sekolah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap dengan adanya budaya kajian tindakan di kalangan guru-guru ini, kita dapat menambah baik lagi aspek, ya, pengurusan, ya, bukan sahaja dalam PDP yang kita laksanakan di dalam bilik darjah, tetapi juga dalam bidang-bidang yang lain, ya. Semoga dengan adanya budaya kajian tindakan dalam kalangan guru dan juga staf di sekolah ini, ia akan memberi impak kepada pencapaian anak-anak kita dalam bidang kurikulum, co-kurikulum dan juga sasiah. Itulah harapan kita bersama mengapa kita membudayakan kajian tindakan dalam kalangan guru-guru di sekolah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada Jawatankuasa Kolokium Kajian Tindakan SMK Tebobon kali ke-13 tahun 2021. Saya berharap objektif kajian kolokium ini dilaksanakan akan dapat dicapai dan memberikan impak bukan sahaja kepada diri kita sebagai seorang pendidik, tetapi lebih penting lagi impaknya kepada pencapaian anak-anak didik kita yang kita harap dapat meningkatkan dan kita harap dapat terus meningkatkan pencapaian anak-anak kita khususnya dalam peperiksaan awam yang mereka duduki pada tahun ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan tahniah kepada Jawatankuasa pengelola, ya, di atas penganjuran kolokium kali ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas ucapan Tuan Pengetua sebentar tadi. Sebelum pembentangan dimulakan, izinkan saya memperkenalkan 5 kumpulan pembentang kolokium kajian tindakan kali ke-13 SMK Tebobon bagi tahun 2021. Mari sama-sama kita saksikan. Kumpulan pertama terdiri daripada barisan ketua bidang yang diketuai oleh Encik Jaladin Haji Biding, Ketua Bidang Kemanusiaan, Puan Lili Natasha Abdullah, Ketua Bidang Bahasa, Puan Chin Liha, Ketua Bidang Sains dan Matematik, dan Encik Tamin Haji Ongki, Ketua Bidang Tekvok. Dengan tajuk kajian Impak Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah PDPR SMK Tebobon sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2020. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan ketua-ketua bidang bertajuk Kajian Impak Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah PDPR SMK Tebobon sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2020. Satu kajian ringkas. Kajian ini telah dijalankan oleh ketua-ketua bidang yang terdiri daripada Puan Lili Natasha Abdullah, Ketua Bidang Bahasa, Puan Chin Liha, Ketua Bidang Sains dan Matematik, Encik Tamin Haji Ongki, Ketua Bidang Tekvok, dan saya sendiri, Jaladin Haji Bidin, Ketua Bidang Kemanusiaan. Secara umumnya, SMK Tebobon adalah dalam kategori sekolah luar bandar dan sudah pastinya sebilangan besar pelajar adalah mereka yang tinggal di kawasan yang berdekatan dengan lokasi sekolah. Sebagian besar pelajar adalah daripada kategori B40
dan rata-rata berpendapatan rendah dan mempunyai purata pendapatan serumah di bawah RM1.000. Oleh itu, tidak dapat dinafikan banyak masalah yang timbul apabila melibatkan penggunaan bajet terutama bagi keluarga yang mempunyai bilangan anak yang ramai dan terpaksa berkongsi semasa sesi PDPR dijalankan. Kajian ini dijalankan bagi melihat sejauh mana keberkesanan dan impak PDPR SMK Tebobon sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula daripada 30 Mac 2020 sehingga 20 Mac 2021 baru-baru ini. Kajian ini melibatkan semua subjek di bawah 4 bidang, yaitu bidang bahasa, bidang kemanusiaan, bidang sains dan juga matematik, serta juga bidang teknik. Objektif kajian, objektif umum, memastikan PDPR SMK Tebobon telah dapat dilaksanakan mengikut panduan dan juga arahan KPM. Objektif khusus membincangkan 4 elemen utama yang telah membantu mengukur impak PDPR guru-guru SMK Tebobon. Instrumen kajian ialah dengan menggunakan borang soal selidik Excel, borang soal selidik Google Form secara pemerhatian dan juga temu bual. Kajian telah dijalankan dengan menjurus kepada 4 elemen utama, yaitu keberkesanan penggunaan aplikasi, kesesuaian topik yang diajar sepanjang PDPR, kaedah PDPR yang digunakan dan juga medium yang digunakan untuk mendapatkan data, terutamanya data kehadiran bagi memastikan perekodan kehadiran pelajar dapat direkod dengan tepat. Hasil dapatan kajian telah diambil secara sistematik dari 4 bidang dan kemudian telah dirumuskan di dalam satu laporan khas yang akhirnya membantu kepada terhasilnya kajian ringkas ini sebagai panduan dan penilaian kepada sejauh mana impak PDPR sekolah ini sepanjang ianya dijalankan mengikut jadual PDPR yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Secara amnya, daripada segi keberkesanan penggunaan aplikasi, berdasarkan rumusan borang kajian selidik yang diberikan kepada semua guru, keempat-empat bidang mendapati aplikasi yang telah digunakan sepanjang PDPR ialah Telegram application, Google Meet, Telegram Voice Chat, Telegram Chat, Video Wall Chat dan juga WhatsApp. Aplikasi yang paling diminati dan rata-rata digunakan sepanjang PDPR ialah aplikasi Telegram yang hampir 80% penggunaannya kerana paling mudah dicapai dan tidak memerlukan data yang banyak dan terdapat banyak aplikasi sokongan di dalamnya seperti wall, video chat dan juga voice chat yang membantu proses PDP berjalan dengan lebih lancar dan mudah. Berdasarkan rumusan temu bual dan borang soal selidik yang diberikan, terdapat beberapa kaedah PDPR yang telah digunakan sepanjang PKP ini. Kaedah yang paling popular ialah menggunakan kaedah Telegram Wall Chat, di mana segala pengajaran dan pembelajaran dijalankan sepenuhnya di wall class dan berjalan seperti kelas biasa. Kaedah yang tidak kurang popular digunakan oleh guru-guru ialah kaedah pengajaran menggunakan Google Meet. Ramai guru berpendapat penyampaian PDP menggunakan kaedah ini lebih memudahkan penerangan dibuat secara berfokus kerana adanya perkongsian gambar atau PowerPoint semasa sesi berjalan. Murid juga dapat bertanya, melihat dan mendengar penerangan guru secara live dan boleh bertanya secara on the spot semasa kelas tersebut. Seterusnya, ialah kaedah menggunakan video rakaman. Tugasan sama ada rakaman pengajaran topik atau tajuk guru tersebut sendiri ataupun melalui rakaman YouTube yang berkaitan dengan tajuk yang diajar pada hari tersebut. Video rakaman ini dikongsi di wall class semasa sesi PDP dan kebaikan kaedah ini ialah ia boleh diulang-ulang tayang sehingga pelajar faham topik yang hendak disampaikan oleh guru mereka. Kehadiran pelajar sepanjang PDPR yang telah dijalankan adalah dengan menggunakan pengisian Google Form. Mengisi kehadiran di wall class menggunakan poll, attendance, Telegram dan ada juga yang menggunakan Survey Hub application. Biasanya
Cara perekodan ini akan dikongsi di World Class dan murid diberikan masa selama 5 menit untuk mengisi kehadiran sebelum sesi dimulai. Hasil dapatan mendapati murid-murid selalunya ponting kelas masa 1 hingga 3 dan rata-ratanya memberi alasan lambat bangun dan ada yang beralasan terpaksa membantu ibu bapa menyediakan sarapan pagi untuk keluarga dan juga adik-beradik yang masih kecil, terutama sekali murid-murid perempuan. Beberapa respon mengatakan terdapat juga murid yang lupa dan sengaja tidak mengisi kehadiran mereka sebab lewat masuk kelas dan poll kelas sudah bertindih dengan pengisian subjek pada hari berkenaan dan juga perbincangan kelas yang menyebabkan murid yang lambat tidak sempat mengisi rekod kehadiran pada hari tersebut. Semua bidang bersetuju bahawa topik yang diajar sepanjang PKP di dalam PDPR adalah mengikut rancangan pengajaran tahunan RPT yang sebenar. Sebarang topik yang tidak berjaya dihabiskan telah dijajarkan mengikut arahan yang diberikan oleh KPM agar tidak ada topik yang tertinggal atau tidak dijajar semasa PKP ini. PDPR telah dijalankan dengan berpandukan buku teks dan buku kerja yang bersesuaian. Modul SPM yang diberikan oleh PPD, nota-nota yang dikongsi daripada rakaman YouTube dan juga penceramah-penceramah guru cemerlang yang dikongsi dalam YouTube sepanjang PKP pada tahun 2020. Dapatan borang kaji selidik juga memaklumkan kebanyakan topik yang memerlukan eksperimen seperti subjek-subjek di bidang sains dan matematik dan bidang tekvok tidak dapat diajar dengan mudah. Dapatan borang kaji selidik memaklumkan kebanyakan topik yang memerlukan eksperimen di bawah bidang sains dan matematik dan bidang tekvok ini tidak dapat diajar dengan mudah. Ini kerana terdapat tajuk di dalam subjek-subjek ini yang perlu dibuat dengan menggunakan bahan kimia dan peralatan yang sesuai untuk membantu kefahaman murid terhadap eksperimen yang dijalankan. Secara keseluruhan, dapatan kajian mendapati satu senario yang jelas, iaitu murid-murid yang rajin dan sentiasa mengikuti sesi PDPR ini terdiri dalam kalangan pelajar-pelajar hadapan yang tidak mempunyai masalah internet atau data. Mereka ini selalunya mengikuti kelas PDPR dengan tekun dan rajin dan tidak pernah culas dalam menghantar kerja-kerja atau menyalin nota-nota yang diberikan oleh guru-guru mengikut subjek PDPR. Murid yang tidak bermasalah capaian internet juga memberi respon yang baik dan sentiasa merasa seronok semasa sesi PDPR dijalankan. Semasa diberikan soalan untuk memberikan pendapat berkaitan aktiviti-aktiviti sesi yang dijalankan oleh guru-guru. Mereka mengatakan aktiviti yang dijalankan menarik, terutama sekali video-video rakaman dan juga aktiviti perbincangan melalui Google Meet dan juga World Chat Class. PDPR SMK Tubobon telah dapat dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan, mematuhi arahan mengikut spesifikasi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. 100% guru SMK Tubobon telah menjalankan sesi PDPR sepanjang PKP 2020 kecuali bagi mereka yang cuti bersalin, sakit dan juga kerana terlibat dengan pengawasan peperiksaan SPM 2020. Berburu ke padang datar dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya, kumpulan kedua Puan Hasni binti Haji Ibrahim dan Puan Jarni binti Ripudin dengan tajuk kajian meningkatkan kadar bilangan respon, kehadiran dan penghantaran tugasan murid PDPR menggunakan aplikasi e-quiz word wall di kalangan murid tingkatan 2 Cekal dalam tajuk reka bentuk elektrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami wakil daripada Panitia Reka Bentuk Teknologi RBT SMK Tubobon
Saya Puan Hasni binti Haji Ibrahim dan rakan saya Puan Jarni binti Ripudin akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan kadar bilangan respon kehadiran dan penghantaran tugasan murid PDPR menggunakan aplikasi e-quiz virtual di kalangan murid tingkatan 2 cekal dalam tajuk reka bentuk elektrik. Sampel kajian tindakan kami ialah seramai 37 orang murid tingkatan 2 cekal yang mengambil mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Permasalahan kajian. Melalui refleksi guru setelah mengajar PDPR selama 2 bulan, guru mendapati kadar bilangan respon kehadiran dan penghantaran tugasan murid sangat rendah kerana yang pertama, murid kekurangan data internet. Yang kedua, murid malas menulis jawapan atau menyalin semula. Ketiga, murid bersikap sambil lewat atau lambat bangun. Keempat, murid kurang menyedari kepentingan kelas PDPR. Objektif kajian, objektif AM. Tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan kadar bilangan respon kehadiran dan penghantaran tugasan murid PDPR menggunakan aplikasi e-quiz virtual dalam kalangan murid tingkatan 2 cekal dalam tajuk reka bentuk elektrik. Objektif khusus. Murid dapat meningkatkan kadar respon kehadiran dan penghantaran tugasan menggunakan aplikasi e-quiz virtual bagi tajuk 2.3.1 mengenal pasti dan menjelaskan elemen sistem elektrik iaitu sumber, medium, beban dan kawalan. 2.3.2 menunjuk cara reka bentuk liter peralatan elektrik dari segi keselamatan, kedudukan peranti dalam liter dan sambungan liter. 2.3.3 menghasilkan lakaran reka bentuk liter elektrik yang akan dibuat. 2.3.4 membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk liter. Intervensi yang telah kami jalankan, kami menggunakan aplikasi e-quiz virtual. E-quiz virtual ini merupakan aplikasi online sedia ada yang digunakan untuk memberikan latihan kepada murid. Yang kedua, lebih interaktif kerana ia mempunyai pelbagai bentuk soalan berbentuk permainan serta aplikasi ini boleh dicapai menggunakan mana-mana peranti seperti telefon, kemudian komputer, tablet dan sebagainya. Ia juga boleh dijadikan sebagai pembelajaran kendiri kerana jawapan telah disediakan dan boleh dijawab berulang kali sehingga murid menguasai sesuatu topik. Yang keempat, lebih memudahkan murid kerana di sini murid tidak lagi perlu menyalin jawapan ataupun menyalin semula latihan. Mereka hanya perlu menjawab secara online. Yang kelima, lebih menarik dan dapat menarik minat murid kerana aplikasi ini mempunyai pelbagai jenis bentuk soalan seperti permainan grafik, suai padan, teka silang kata, mencari perkataan dan sebagainya. Jadi di sini pelajar boleh bermain sambil belajar. Kemudian semakan tugasan murid juga mudah dilakukan kerana data tadi guru boleh ekspor dalam perisian Excel dan kita simpan sebagai rujukan. Ini merupakan contoh-contoh kuis yang pernah kami gunakan sepanjang kajian. Cara pelaksanaan. Langkah-langkah pelaksanaan PDPR menggunakan aplikasi e-quiz virtual ini adalah seperti berikut. Yang pertama, guru telah mewujudkan satu kumpulan khas responden kajian tindakan iaitu 37 orang murid 2 cekal bersama 2 orang guru penyelidik. Yang kedua, guru mengapungkan tugasan pada masa PDPR mengikut jadual PDPR sekolah iaitu setiap hari Isnin dan Khamis untuk subjek RBT. Yang ketiga, murid mengisi link kehadiran menggunakan Google Form.
Yang keempat, murid akan mendapat penerangan ringkas subtopik daripada guru melalui voice chat yang dibuat di dalam grup Telegram. Yang kelima, murid membaca arahan dan mula menjawab latihan menggunakan aplikasi eQuiz WordWorld. Yang keenam, guru menyemak pengantaran latihan murid. Yang ketujuh, guru akan mengapungkan senarai murid yang telah berjaya menjawab latihan menggunakan aplikasi eQuiz WordWorld di dalam kumpulan Telegram. Yang terakhir, langkah 2 hingga 7 tadi diulang pada 4 kali kelas PDPR untuk mendapatkan data kajian. Dapatan kajian. Dapatan pra-pemerhatian. Di sini kami mengumpul data melalui 4 kelas PDPR yang telah dilaksanakan, iaitu pada 17 Mei, 24 Mei dan juga 14 Jun serta 17 Jun. Pada waktu ini, kaedah pemberian soalan latihan adalah menggunakan modul PDPR. Di mana modul PDPR tadi, soalannya akan kami apungkan melalui Telegram. Pelajar akan menjawab soalan dengan cara sama ada dia menyalin, memprint ataupun mengedit pada gambar. Kemudian pelajar setelah dia selesai menjawab soalan, pelajar akan menghantar tugasan itu kepada guru untuk diperiksa. Mengikut data yang kita lihat di sini, bilangan kehadiran dan juga peratus pengantaran tugasan adalah sangat rendah. Contohnya pada 17 Mei, bilangan kehadiran adalah 32%, iaitu 12 orang pelajar yang hadir, manakala bilangan pengantaran tugasan adalah 19%, iaitu 7 orang yang mengantar latihan daripada 37 orang murid kelas 2 Cekal. Dan data yang paling rendah adalah pada 17 Jun, iaitu 32% bersamaan 12 orang pelajar hadir, manakala bilangan pengantaran tugasan adalah 14%, iaitu 4 orang daripada 37 orang murid 2 Cekal yang mengantar latihan. Dapatan selepas kajian, di sini kami mula mengumpulkan data daripada 4 kali kelas PDPR yang kami buat. Pada waktu ini kami telah mengubah strategi di mana kami sudah mula menggunakan atau memberikan latihan menggunakan aplikasi eQuiz WordWorld di mana pelajar hanya menjawab soalan latihan secara online. Jadi bila kita lihat data, pada 4 kali kelas PDPR menampakkan peningkatan kehadiran dan juga pengantaran tugasan. Di mana contohnya pada 25 hari bulan 10, bilangan kehadiran pelajar adalah 78%, iaitu 29 orang hadir daripada 37 orang murid. Manakala bilangan pengantaran tugasan adalah 86%, iaitu 32 orang murid yang mengantar tugasan daripada 37 orang pelajar. Manakala data yang paling tinggi, satu lagi pada 28 hari bulan 10, iaitu 78%, sama juga 29 orang murid yang hadir dan juga 86%, iaitu bersamaan dengan 32 orang murid yang mengantar latihan. Daripada pra-pemerhatian dan dapatan selepas kajian menunjukkan bilangan respon kehadiran dan pengantaran tugasan murid PDPR menggunakan aplikasi eQuiz WordWorld di kalangan murid tingkatan 2 Cekal dalam tajuk Reka Bentuk Elektrik telah meningkat sebanyak 47% untuk respon kehadiran dan 70% untuk respon pengantaran tugasan. Dapatan kajian ini telah disokong dengan soal selidik yang telah dijalankan oleh guru penyelidik selepas pelaksanaan penggunaan aplikasi eQuiz WordWorld, di mana kami telah memberikan 4 soalan. Yang pertama soalannya, adakah kamu seronok dengan pelaksanaan PDPR menggunakan eQuiz WordWorld? 90.6% pelajar menjawab ya. Soalan yang kedua, adakah eQuiz WordWorld meningkatkan minat kamu mengikuti PDPR?
96.9% menjawab iya. Soalan yang ketiga, adakah e-quiz Wordwall dapat membantu kamu menyiapkan tugasan dengan lebih cepat dan mudah? 100% pelajar menjawab iya. Dan soalan terakhir, adakah penggunaan e-quiz Wordwall dapat meningkatkan kadar respon kamu di dalam PDPR? 93.8% menjawab iya. Penutup. Kajian tindakan ini menunjukkan aplikasi e-quiz Wordwall dapat meningkatkan kadar bilangan respon kehadiran dan penghantaran tugasan di kalangan murid tingkatan 2 cekal dalam tajuk reka bentuk elektrik. Pada masa akan datang, aplikasi e-quiz Wordwall ini dapat digunakan untuk tajuk-tajuk lain dalam mata pelajaran ARBIT. Guru juga berharap agar semua murid mendapat impak positif daripada aplikasi e-quiz Wordwall ini. Sekian, terima kasih. Pembentang ketiga, Encik Raja Syahrul Afandi bin Raja Nik Mahmud dengan tajuk kajian meningkatkan penguasaan murid tentang kaedah pengaliran haba, konduktor haba dan penebat haba menggunakan teknik permainan Saidina Sains dalam kalangan murid tingkatan 2 inovatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Pengetua SMK Tebobon Encik Ajmal bin Haji Jumah, penolong-penolong kanan, ketua-ketua bidang, rakan-rakan guru yang dihormati Puan Susan selaku ahli panel penilai kajian tindakan bagi tahun 2021. Pada hari ini saya, Raja Syahrul Effendi bin Raja Nik Mahmud, akan membentangkan kajian tindakan saya bagi mewakili Panitia Sains Teras. Tajuk kajian tindakan saya pada hari ini ialah meningkatkan penguasaan murid tentang kaedah pengaliran haba, konduktor haba dan penebat haba menggunakan teknik permainan Saidina Sains dalam kalangan murid tingkatan 2 inovatif. Baiklah, kita teruskan dengan sampel kajian dan permasalahan kajian. Okey, 3 orang murid tingkatan 2 inovatif telah dipilih sebagai sampel kajian saya yang mana mereka ini semua tinggal di kuartus TLDM dan merupakan kumpulan murid yang lemah yang mana pembelajaran mereka hanya berfokuskan di sekolah sahaja. Mereka tidak memahami konsep dan menjawab soalan dengan betul berkaitan 3 kaedah pengaliran haba, konduktor haba dan penebat haba walaupun ditanya secara lisan ataupun secara bertulis. Okay, berdasarkan ujian pra, didapati mereka membuat kesilapan pada soalan yang memerlukan mereka memilih kaedah pengaliran haba yang betul berdasarkan gambar rajah yang diberi, yang mana mereka sukar untuk melabel gambar rajah dengan tepat. Okey, mereka juga gagal menjawab soalan dengan tepat apabila ditanya tentang maksud penebat haba dan konduktor haba serta contoh objek yang merupakan penebat haba ataupun konduktor haba. Mereka juga gagal untuk menyatakan kegunaan konduktor haba dan penebat haba dalam kehidupan harian. Okey, objektif kajian saya terbahagi kepada 2 iaitu secara umum dan objektif khusus. Okey, objektif umum, murid-murid dapat menguasai subtopik pengaliran haba dan keseimbangan haba. Manakala objektif khusus bagi kajian ini yang pertama, mengenal pasti 3 kaedah pengaliran haba iaitu konduksi, perolakan dan sinaran. Yang kedua, menjelaskan cara pengaliran haba dalam medium pepejar, cecair, gas dan vacuum iaitu tanpa medium. Yang ketiga, memahami konsep pemindahan haba dari kawasan panas ke kawasan sejuk. Yang keempat, memahami maksud penebat haba dan konduktor haba serta pelbagai kegunaan konduktor haba dan penebat haba dalam kehidupan seharian. Objektif khusus yang terakhir ialah menarik minat murid untuk belajar sains sambil bermain menggunakan teknik permainan Saidina Sains.
Pelaksanaan kajian dan intervensi. Sebelum menjalankan kajian ini, saya melakukan tinjauan masalah berkaitan pembelajaran murid. Okey, yang pertama saya menjalankan ujian pra, yang kedua analisis tinjauan masalah. Okey, murid-murid kerap melakukan kesilapan mudah yang tidak sepatutnya berlaku ketika menjawab soalan, walaupun kerap kali ditegur dan dibetulkan oleh guru. Murid-murid masih keliru untuk menyatakan 3 cara pengaliran haba, konduktor haba dan penebat haba. Okay, pelaksanaan tindakan. Yang pertama ujian pra, soalan-soalan berkaitan dengan proses pemindahan haba, cara pengaliran haba, konduktor haba dan penebat haba diberikan kepada murid untuk dijawab. Ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid, masalah yang dihadapi dan kesalahan yang sering dilakukan oleh murid ketika menjawab soalan. Setelah ujian pra dijalankan, saya menganalisis kelemahan murid dan puncanya. Murid sukar untuk menghafal dan memahami 3 kaedah pemindahan haba serta tidak yakin untuk menamakan cara pengaliran haba berdasarkan gambar rajah yang diberi. Justru satu kaedah intervensi diperkenalkan bagi mengatasi masalah ini, iaitu menggunakan teknik belajar sambil bermain yang diberi nama Saidina Sains. Seperti dalam gambar rajah yang telah ditunjukkan sekarang, itu adalah contoh papan Saidina Sains. Teknik bagi permainan Saidina Sains. Secara umumnya, teknik permainan Saidina Sains adalah sama seperti permainan Saidina yang asal, seperti menggunakan papan Saidina, duit kertas, dadu dan lain-lain lagi. Okey, penambahbaikan untuk Saidina Sains ialah pada setiap petak papan Saidina Sains mengandungi soalan yang berkaitan dengan objek yang ditunjukkan pada papan Saidina Sains. Yang mana soalan-soalan itu ialah berkaitan dengan subtopik pada tajuk kajian tindakan yang telah saya jalankan. Murid diberi pilihan sama ada ingin membeli objek tersebut atau cuba menjawab soalan yang disediakan. Sekiranya jawapan murid itu adalah tepat, murid dapat objek tersebut secara percuma. Seterusnya, murid juga berpeluang memenangi hadiah misteri jika mereka berada pada kotak surprise. Murid yang berjaya melengkapkan satu pusingan akan diberikan ganjaran wang RM3. Okey, pemenang dikira berdasarkan jumlah wang tunai dan nilai aset yang paling banyak. Okey, pemenang tempat pertama layak mencabut 3 cabutan hadiah misteri. Tempat kedua layak mencabut 2 cabutan hadiah misteri dan tempat ketiga layak mencabut 1 cabutan hadiah misteri. Pada gambar rajah ini di sini ada contoh hadiah misteri yang disediakan. Contohnya 1 pembaris dan wang tunai RM1, wang tunai RM2, 2 batang pen, top up RM5 dan macam-macam lagi lah. Peraturan permainan Saidina Sains. Kategori umur yang dicadangkan ialah antara 14 hingga 15 tahun. Okey, boleh dimainkan 2 hingga 4 orang setiap kali main. Tempoh masa yang dicadangkan pula ialah antara 15 hingga 20 minit setiap kali permainan. Okey, modal awal sebanyak RM15 diberikan kepada setiap pemain. Seorang pengadil diperlukan untuk menguruskan bank, penyoalan soalan, pengiraan markah dan pengumuman pemenang. Antara kelebihan-kelebihan permainan Saidina Sains, yang pertama ialah Saidina Sains merupakan salah satu gaya pembelajaran kendiri, iaitu model gaya pembelajaran VAK, Visual, Aural, Reading, Writing, Kinesthetic Learning. Okey, visual, pelajar belajar melalui penglihatan
iaitu seperti menggunakan carta, poster, grafik dan penggunaan multimedia dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Audio, pelajar belajar melalui pendengaran iaitu seperti kuliah dan penerangan guru. Bacaan, menulis semula nota, membuat nota ringkas, menghafal istilah, menerangkan semula gambar atau model menggunakan perkataan sendiri. Kinestetik, belajar melalui pengalaman dan penglibatan melakukan aktiviti pembelajaran iaitu seperti menggunakan kaedah hands-on melalui eksperimen, pembelajaran luar bilik darjah, menggunakan gambar rajah dan foto untuk menerangkan idea kerja lapangan dan sebagainya. Kelebihan yang kedua pula ialah boleh dimainkan berulang kali kerana papan Saidina Sains diperbuat daripada cardboard tebal dan dilapisi plastik lut sinar supaya tidak mudah rosak dan koyak. Okey, yang ketiga boleh diaplikasikan dalam tajuk lain juga kerana guru hanya perlu mengubah soalan yang sesuai dengan tajuk ketika diajar sahaja tanpa membuat satu papan Saidina yang baru. Okey, kelebihan yang keempat ialah murid-murid boleh bermain tanpa melibatkan guru kerana cara dan peraturan Saidina Sains sangat ringkas dan mudah difahami. Okey, sekarang paparan slide untuk dapatan kajian yang mana ujian pra dilabel berwarna merah, ujian pasca berwarna hijau dan peningkatan peratusan bar berwarna kuning. Okey, graf bar ini menunjukkan peningkatan markah murid sebelum dan selepas bermain Saidina Sains. Okey, ujian pra dijalankan sebelum bermain Saidina Sains yang mana murid 1 memperoleh 44%, murid 2 juga 44% dan murid 3 33%. Selepas mereka bermain Saidina Sains, ujian pasca diberikan sekali lagi kepada murid yang mana murid 1 telah memperoleh markah 89%, murid 2 juga 89%, murid 3 juga 89%. Okey, jadi dilihat di sini ketiga-tiga murid telah mengalami peningkatan peratusan markah mereka. Okey, murid 1 meningkat sebanyak 45%, murid 2 juga 45%, manakala murid 3 meningkat sebanyak 56%. Berdasarkan peningkatan markah murid-murid ini, boleh dikatakan sebagai permainan Saidina Sains ini telah berjaya untuk menarik minat pelajar untuk belajar sains. Okey, seterusnya impak kajian ini yang pertama, murid-murid sangat seronok dan gembira belajar sains sambil bermain Saidina Sains dan mereka juga sentiasa berusaha untuk menjadi pemenang tempat pertama kerana ganjaran lebih lumayan. Secara tidak langsung, mereka lebih berkeyakinan, bermotivasi dan tertarik untuk belajar sains. Kaedah ini juga dapat membuatkan murid lebih fokus semasa penerangan guru berkaitan topik kerana akan diaplikasikan semasa bermain Saidina Sains. Murid-murid kelihatan sangat teruja untuk mengetahui apakah ganjaran misteri yang bakal mereka dapat sepanjang bermain Saidina Sains. Ini merupakan sesuatu yang positif kerana ia berjaya mencuit hati murid untuk terus jatuh cinta belajar sains dan dapat merasakan bahawa sains itu adalah sesuatu yang mudah dan senang untuk difahami. Okey, sebagai kesimpulan, permainan Saidina Sains terbukti berjaya menarik minat murid untuk belajar sains, seterusnya dapat menguasai objektif khusus kajian ini. Selain itu, kaedah ini juga dikatakan berkesan kerana mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan serta dapat meningkatkan penglibatan murid-murid dalam PDP. Kaedah ini juga sesuai untuk menggalakkan semua guru sains mencipta teknik permainan lain yang difikirkan sesuai bagi tajuk tertentu untuk diaplikasikan kepada kumpulan murid-murid lemah. Okey, seterusnya kita ke sesi soal jawab.
Seterusnya, pembentang keempat, Encik Windiri Madincin dan Encik Fazli Patman dengan tajuk kajian meningkatkan kemahiran menimang bola takraw melalui kaedah 3A Ansur Maju dalam subjek pendidikan jasmani kesihatan tingkatan 2. Salam sejahtera. Pada hari ini, saya Windiri Madincin dan juga rekan saya Muhammad Fadli Patman ingin menyampaikan satu kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan kemahiran menimang bola takraw murid melalui kaedah 3E Ansur Maju dalam subjek pendidikan jasmani dan kesehatan tingkatan 2. Ini slide kandungan permasalahan kajian. Guru dapati murid tidak pandai menimang bola semasa dalam topik sepak takraw. Jadi inilah permasalahan yang kami hadapi, yaitu murid tidak dapat menguasai bijak kawal dalam sepak takraw. Terdapat dua objektif. Yang pertama, objektif umum, memberikan murid dapat menimang bola sepak takraw. Objektif khusus pula dua. Yang pertama, murid dapat menimang bola dengan teknik lakukan yang betul. Dan yang kedua adalah murid dapat bijak kawal bola takraw sebanyak 3 kali. Cara pelaksanaan 3E Ansur Maju ialah 3 peringkat Ansur Maju, yaitu peringkat mudah, sederhana, dan peringkat sukar. Secara ringkasnya adalah seperti berikut. Mudah dengan belon, sederhana dengan bola getak, dan yang terakhir yang sukar gunakan bola takraw berjaring. Ada 5 orang responden murid. Ini ialah pencapaian murid sebelum aktiviti 3E. Yang mendapat 1 timbangan ada 3 orang, 2 timbangan ada 2 orang. Kita lihat pula pencapaian murid dalam aktiviti pasca. Aktiviti 1 yaitu bilon, 3 kali timbangan ada 1 orang, 4 kali pun seorang, 5 kali timbangan ada seorang, dan masing-masing seorang bagi 7 dan 8 timbangan. Aktiviti 2, 3 kali timbangan ada 4 orang, dan 8 kali timbangan untuk bola getak ada seorang. Sementara untuk aktiviti 3 yaitu takraw berjaring, yang dapat 3 kali ada seorang, 7 kali seorang, dan ada 3 orang yang dapat 8 kali timbangan untuk aktiviti ini. Baiklah, sekarang kita lihat pencapaian murid selepas aktiviti 3E. Yang mendapat timbangan 3 ada 2 orang, 5 kali timbangan ada 2 orang, dan untuk mendapat 6 timbangan ada seorang. Ada perbezaan bijak kawal sebelum aktiviti inilah. Sebagai penutup, dilihat daripada dapatan kajian yang dibuat, maka disimpulkan bahwa terbukti aktiviti 3E secara Ansur Maju mampu meningkatkan kemahiran menimang bola. 5 orang murid berjaya menguasai kemahiran bijak kawal 3 kali, malah ada yang dapat 6 kali timbangan. Secara keseluruhannya, objektif kami 100% tercapai. Kami berharap kejayaan penggunaan aktiviti 3E yang dibuat di sekolah ini juga akan diperluaskan penggunaannya dengan memperkenalkannya di sekolah-sekolah lain di Sabah. Semoga ianya bermanfaat dan untuk semua yang mau berjinak dalam permainan sepak takraw, tidak kira dari golongan manapun juga. Sekian, terima kasih. Apa tuh 3E? Itu 3 ini ada aktiviti. Yang pertama aktiviti muda, yang pertama.
adik-adik. Yang kedua, sederhana, tak sederhana itu menggunakan getah. Itulah yang paham kan? Jadi sekarang ini, apa yang Cik mau, setiap daripada kamu akan buat bijak kawal ataupun takro, gunakan nina. Jangan yang bawah ini. Tahu lah kalau di kampung. Sini guna yang nina betul. Yang nina. Mana saja kamu dapat. Tapi sebelum itu, yang takro sebelum dalam kata lain pra. Jadi apa yang Cik mau daripada kamu ajar di belok. Ajarnya. Buku-buku. Enam, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 dan ambil yang 2, 3. Gunakan silanya, 1, 2, 3. Dua, tiga. 9. Kajian yang kedua, kita dapatkan 2, 3. 1, 2, 3 lagi 4, 5. Dan pembentang kelima, Puan Sheila Chong Chai Jin dengan tajuk kajian meningkatkan penguasaan jenis not music dan tanda rehat serta nilai detik melalui aplikasi Music Money. Selamat sejahtera, saya Teacher Sheila sebagai Ketua Panitia Pendidikan Muzik SMK Tebebon. Tajuk kajian saya kali ini ialah meningkatkan penguasaan jenis not music dan tanda rehat serta nilai detik melalui aplikasi Music Money. Kajian ini melibatkan 3 orang murid dari kelas 2 cekal dan 2 efisien, di mana guru mendapati murid-murid masih lemah dalam penguasaan not music, tanda rehat dan juga nilai detik. Oleh itu, kaedah Music Money diaplikasikan dalam permasalahan kajian ini. Dalam kajian ini, objektif umum ialah untuk mengenal pasti jenis-jenis not music dan tanda rehat serta nilai detik. Manakala objektif khusus adalah untuk memudahkan murid yang lemah mengenal pasti dan mengetahui jumlah nilai detik bersamaan dengan duit kertas atau shilling.
Hari ini kita akan belajar unit 1 yaitu bertajuk jenis not dan tanda rehat. Sebelum itu kita imbas kembali simbol-simbol not dan tanda rehat. Oke, simbol not music itu adalah semi-brief, minim yang bentuk bujur, yang ada kayu, ada warna hitam, ada bendera. Manakala simbol dan tanda rehat itu yang kamu boleh nampak yang macam topi berdiri, topi terbalik, zigzag dan sebagainya. Setiap simbol not music dan tanda rehat masing-masing mempunyai nilai detik yang tersendiri. Contohnya, semi-brief mempunyai nilai detik 4, minim mempunyai nilai detik 2, crochet 1 dan juga quiver nilai detiknya adalah 1/2. Di situ ada piramid. Yang paling atas adalah semi-brief yang nilai detiknya 4. Jadi perlu ada 2 minim yaitu mempunyai nilai detik 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi perlu ada 2 minim untuk mendapatkan 1 semi-brief. Okay, next. Untuk mendapatkan nilai detik 2 yaitu minim, maka perlu ada 2 crochet. Crochet mempunyai nilai detik 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi perlu ada 2 crochet untuk dapatkan 1 minim. Seterusnya ialah untuk mendapatkan crochet yaitu nilai detiknya 1. Jadi perlu ada 2 quiver. Quiver mempunyai nilai detik 1/2. 1/2 tambah 1/2 sama dengan 1. Jadi perlu ada 2 quiver untuk dapatkan 1 crochet. Alright, ini adalah crochet bertitik. Nilai detiknya adalah 1/2. Okey, kamu nampak not crochet. Okey, sedia maklum not crochet adalah nilai detik 1. Jadi yang di titiknya itu nilai detiknya adalah 1/2. Jadi bila kita tambah sama dengan 1/2. Okey. Kita semua mempunyai duit RM1 dan juga 50 sen kan? Okey, teacher mau kamu gunakan RM1 untuk mewakili crochet, iaitu nilai detiknya 1. Okey, ambil 50 sen untuk mewakili quiver, iaitu nilai detiknya 1/2. Mari kita lihat contoh soalan 1. Berapakah not minim yang perlu dicari untuk mendapatkan nilai detik not semi-brief? Semi-brief mempunyai nilai detik 4. Jadi, kita perlukan 4 keping RM1. Okey, yang sebelah itu adalah minim. Minim mempunyai RM2. Okey, RM2. Jadi, RM2 tambah lagi RM2 supaya kita boleh dapatkan RM4. Jadi, 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi, kita perlukan 2 minim untuk dapatkan 1 semi-brief. Contoh soalan yang kedua. Berapakah not tanda rehat quiver yang perlu dicari untuk mendapatkan nilai detik not tanda rehat crochet? Tanda rehat crochet mempunyai nilai detik 1. Jadi, kita perlukan RM1. Okey, sebelah kanan itu adalah tanda rehat quiver. Quiver mempunyai nilai detiknya 1/2. Jadi kita perlukan 1.50 sen. Okey, 50 sen tambah 50 sen sama dengan RM1 kan? Jadi kita perlukan 2 quiver untuk dapatkan crochet. Contoh soalan yang ketiga. Berapakah not quiver yang perlu dicari untuk mendapatkan nilai detik not crochet bertitik? Crochet bertitik bernilai 1/2. Jadi, 1 yang crochet itu adalah nilai 1. Jadi, RM1 dibahagikan kepada berapa 50 sen? 2.50 sen kan? Okey, di situ ada 2 sudah. Jadi, yang titik itu ada 1/2. Jadi 50 sen juga. So, di situ ada berapa 50 sen? Ada 3. Jawapannya adalah 3 quiver untuk dapatkan 1 crochet bertitik.
Baiklah, sekarang kita lihat impak kajian dalam kaedah Music Money ini telah memberi kelebihan yang sangat bermanfaat bagi murid sederhana maupun yang cemerlang kerana murid-murid mampu menjawab soalan dengan jelas dan pantas. Berikut adalah sesi Google Meet yang dijalankan bersama dengan 3 orang murid dan juga ABM dan latihan digunakan. Sekian, terima kasih. Hadirin sekalian, kita telah pun selesai mendengar dan menyaksikan hasil perkongsian dan dapatan kajian daripada kelima-lima kumpulan pembentang kita pada kali ini. Justru itu, saya dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Puan Susan Chin Shukman selaku penilai kolokium kajian tindakan pada kali ini untuk memberikan ulasan. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Salam sejahtera dan salam kajian tindakan kepada Encik Ajmal bin Haji Jummah, Pengetua SMK Tebobon, Encik Taidin bin Salimin yang Dipertua PIPG SMK Tebobon, Buan Fong Yin Shing, Penyelaras Unit R&D, semua pembentang kajian tindakan dan guru-guru SMK Tebobon. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada Pengetua SMK Tebobon kerana menjayakan kolokium kajian tindakan tahun 2021. Dan juga tahniah kepada semua guru yang menyahut cabaran untuk menyelesaikan kajian tindakan dalam pandemik COVID-19 ini. Terutama sekali kepada guru-guru di bawah bidang, ketua-ketua bidang pentadbiran, guru-guru RPT, sains teras, muzik dan juga guru PK. Anda telah melakukan suatu kajian tindakan yang amat menarik sekali. Pertama sekali, apakah itu kajian tindakan? Cikgu-cikgu jangan risau, kita santai saja. Kita hanya perlu fokus kepada 3 kata kekunci yang telah pun diwarna-warnikan. Pertama sekali, apabila kita menjalankan kajian tindakan, haruslah kita mempunyai ataupun melakukan refleksi diri. Apakah masalah yang saya menghadapi sebagai guru dalam PDPR saya? Ataupun apakah masalah pelajar tersebut tidak memahami cara pengajaran saya? Maka daripada refleksi tersebut, timbullah satu niat yang baik untuk menghasilkan satu cara intervensi. Cara intervensi ini khususnya digunakan untuk merawat masalah, biarpun masalah yang sekecil itu sahaja. Biarpun kita punya responden hanyalah seorang pelajar sahaja. Cara intervensi ini adalah special. Digunakan oleh guru untuk mengatasi suatu masalah dalam masa yang begitu pendek supaya pelajar kita ataupun responden kita boleh mencapai satu kemajuan yang begitu besar sekali. Dengan itu, intervensi yang dihasilkan itu adalah digunakan untuk membaiki atau meningkatkan kualiti amalan bidang masing-masing. Sampailah masa kita melihat sedikit ulasan dari diri saya sendiri. Pertama sekali, saya ucapkan tahniah kepada guru-guru SMK Tebobon kerana guru-guru lebih mantap lagi dalam penggunaan ICT. Video-video yang dihasilkan itu memang cantik sekali. Kedua, kita haruslah tekankan kepada cara penggunaan intervensi secara spesifik. Apa makna saya? Adakah baiknya sekiranya cara penggunaan intervensi atau rawatan kita ditunjukkan dengan lebih khusus, lebih teliti dalam rakaman video ataupun pelbagai gambar foto yang lebih jelas kelihatan berbanding dengan kata-kata yang ditulis dalam bentuk ayat. Kenapa saya kata begitu? Bukan semua orang senang menghayati apa maksud di belakang ayat tersebut. Untuk
Penonton zaman sekarang, terutama sekali dalam zaman alfa ini, kebanyakan penonton lebih mudah untuk memahami atau menghayati kita punya intervensi sekiranya ditujukan dengan rakaman video. Cara intervensi yang kita hasilkan bukan sahaja membantu untuk murid kita. Kadang-kala ia juga boleh digunakan, diadaptasikan oleh pengguna lain, dimodifikasi sedikit supaya digunakan dalam kelas mereka. Yang ketiga, guru-guru digalakkan menggunakan kajian tindakan untuk memimpin anak-anak murid kita ke arah pemikiran yang lebih kreatif dan kritis. Dalam kajian tindakan itu, setelah kita menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi, guru-guru bolehlah memasukkan elemen ataupun soalan-soalan ataupun cara permainan yang bertaraf tinggi supaya pelajar secara tidak langsungnya dibimbing ke arah pemikiran out of the box. Dan akhir sekali, alat bantu mengajar yang dihasilkan oleh guru-guru ataupun apa-apa cara yang dihasilkan oleh guru-guru, kalau boleh digalakkan untuk dikembangkan dalam bentuk aplikasi dalam talian. Satu contoh yang baik iaitu Sadina Science. Alat permainan ini boleh digunakan secara fizikal. Adakah baiknya sekiranya Sadina Science ini akan wujud dalam bentuk aplikasi? Maka ia tidak terhad kepada penggunaan di dalam kelas ataupun secara fizikal. Sekiranya intervensi ini telah dimajukan dalam bentuk aplikasi dalam talian, murid-murid yang sekarangnya kebanyakan mempunyai handphone sendiri itu boleh memainkan permainan Sadina Science ini pada bila-bila masa sahaja dan di mana-mana saja. Dan pada masa yang sama, guru boleh update soalan yang berlainan ke dalam aplikasi dalam talian Sadina Science. Itu sedikit cadangan dari diri saya. Sebelum saya mengakhiri ulasan, izinkan saya untuk membacakan pantun yang tertera di hadapan mata Anda. Baiklah, di atas dahan burung terbuah, melihat rusa tepi perigi. Selesailah sudah penilaian semua, tahun depan kita bersua lagi. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Susan di atas ulasan yang diberikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, kini tiba detik yang dinantikan, iaitu pengumuman keputusan tempat pertama, tempat kedua dan tempat ketiga Kolokium Kajian Tindakan kali ke-13 SMK Tebobon bagi tahun 2021. Hadirin sekalian, kini diumumkan tempat pertama Kolokium Kajian Tindakan kali ke-13 SMK Tebobon bagi tahun 2021 dimenangi oleh kolaborasi idea dan cetusan pendapat daripada Encik Windiri Madincin dan Encik Fazli Patman dengan tajuk kajian meningkatkan kemahiran menimang bola takraw melalui kaedah 3A Ansur Maju dalam subjek pendidikan jasmani kesihatan tingkatan 2. Pemenang akan menerima sijil dan wang tunai berjumlah RM100. Tahniah dan syabas diucapkan. Seterusnya diumumkan pemenang tempat kedua Kolokium Kajian Tindakan kali ke-13 jatuh kepada Encik Raja Syahrul Afandi bin Raja Nik Mahmud dengan tajuk kajian meningkatkan penguasaan murid tentang kaedah pengaliran haba, konduktor haba dan penebat haba menggunakan teknik permainan Sadina Science dalam kalangan murid tingkatan 2 inovatif. Pemenang akan menerima sijil dan wang tunai berjumlah RM80. Tahniah diucapkan. Diumumkan tempat ketiga Kolokium Kajian Tindakan kali ke-13 jatuh kepada
Puan Hasni Ibrahim dan Puan Jarni Ripudin dengan tajuk kajian meningkatkan kadar bilangan respon kehadiran dan penghantaran tugasan murid PDPR menggunakan aplikasi eQuiz WordWall di kalangan murid tingkatan 2 cekal dalam tajuk reka bentuk elektrik. Pemenang akan menerima sijil dan wang tunai berjumlah RM60. Tahniah diucapkan. Hadirin sekalian, setinggi-tinggi ucapan syabas dan tahniah buat para pemenang untuk kolokium kajian tindakan bagi tahun 2021. Sekalung tahniah juga diucapkan buat semua rakan guru yang turut sama melaksanakan dan menyempurnakan kajian tindakan pada kali ini. Semoga kolokium yang diadakan ini dapat membakar semangat guru-guru untuk mengintegrasi hasil positif dan mengadaptasi amalan terbaik serta penemuan terbaharu bagi memantapkan lagi kualiti pendidikan yang sedia ada. Pohon bidara tumbuh di bendang, tempat teduhan pemuda tampan. Kajian tindakan tuan-puan akan dikenang. Semoga terus cemerlang, gemilang dan terbilang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.